إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk bersama dalam kuliah khas online di bawah tajuk Hidayah Milik Allah yang ditaja malis ini oleh Grup Infak Masjid Darsa 15. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan mereka, selalu memudahkan mereka melakukan taat, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk berdamping dengan Allah. Mudah-mudahan taufik dan hidayah berkekalan buat mereka. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu memandu mereka ke jalannya. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki mereka. Allah mudahkan mereka untuk mendapat taufik dan hidayah, dan Allah jadikan ahli keluarga mereka ialah insan-insan yang dipilih untuk bertuah di akhir zaman. Amin. Hidayah milik Allah. Betapa besarnya hidayah sehingga kan Allah Subhanahu wa taala telah pun memprogramkan hidayah itu mesti diminta setiap kali di dalam sembahyang, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Kalau sembahyang 4 rakaat, 4 kali ihdinas siratal mustaqim. Kalau sembahyang 2 rakaat, 2 kali ihdinas siratal mustaqim. Maka orang yang tak sembahyang ialah orang yang tidak meminta dia mendapat hidayah. Orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi ataupun hidayahkan dia bersembahyang ialah orang yang Allah akan bagi dia hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidayah milik Allah. Siapa pun tak boleh memberi hidayah pada kita. Hanya yang
memberi kita hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia hidayah? Hidayah ialah suatu yang Allah campakkan ke dalam hati kita untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Orang yang Tuhan bagi hidayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang tak jemu-jemu melakukan kebaikan. Orang yang Tuhan bagi hidayah, orang yang tak pernah berputus asa selagi umur masih ada untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Orang yang Tuhan tak bagi hidayah, mungkin satu masa dia tak tahu nak buat apa, kebaikan yang boleh dia buat. Orang yang Tuhan bagi hidayah tak pernah hilang di bawah riayah dan inayah Allah untuk dia selalu melakukan kebaikan. Bagi orang yang belum masuk Islam, hidayah mereka ialah mereka dapat hidayah memeluk Islam. Bagi orang yang telah pun Islam, Allah hidayahkan dia untuk melakukan beribu-ribu ketaatan. Hidupnya penuh dengan kebaikan dan ketaatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap hidayah buat kita tak pernah putus sampai ke hujung kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa di atas memberi hidayah pada siapa yang dia nak. Kalau seseorang itu tidak Allah hidayahkan, dia tidak mendapat hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun seseorang itu menolak untuk mendapat hidayah Allah, tapi Allah hendak dia mendapat hidayah, dia akan mendapat hidayah. Contoh, bila mana Mekah sudah ramai sangat orang masuk Islam, sehingga tidak ada satu rumah pun yang terkecuali daripada ahli rumah tersebut masuk Islam. Rumah tu ada orang masuk Islam, rumah tu ada orang masuk Islam, rumah tu ada orang masuk Islam. Jadi fenomena. Tiba-tiba Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu yang masih dalam kekufuran, dia takut melihat fenomena tu. Dia takut dia pun akan masuk Islam juga. Dia berasa. Dia pun takut nak masuk Islam juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya dia berdoa. Dia bergantung di kelambu Kaabah, dia berdoa, Ya Allah, selamatkan aku daripada dakwah Muhammad. Orang musyrikin Quraisy ni mereka tak tahu tentang Allah. Mereka tahu tentang Allah, cuma mereka mensyirikkan Allah. Macam mana boleh jadi mereka mensyirikkan Allah? Sebab Allah itu tak dapat dilihat. Akhirnya mereka cipta patung-patung yang dapat dilihat untuk menjadi perantaraan di antara mereka dan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah cerita dia macam mana orang Quraisy jadi mensyirikkan Allah. Sebab mereka beranak-beranak mereka dah melihat rumah Allah, Baitullah. Mereka beranak-beranak mereka dah terbiasa dengan musim haji. Orang ramai datang menunaikan fardu haji. Bahkan dari turun-temurun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka menjadi orang yang mengkhidmati tetamu-tetamu Allah. Mereka pegang kunci Kaabah.
mereka jadi orang yang memberi minum kepada orang-orang haji dan sebagainya. Jadi Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan aku daripada dakwah Muhammad. Jadi dia bergantung di kelambu Kaabah, sebab di antara tempat yang mustajab kita berdoa ialah bila mana kita bergantung di kelambu Kaabah. Tapi Tuhan tak mau. Tuhan tak mau mengabulkan permintaannya. Tuhan dia menjadi seorang Muslim. Akhirnya dia tak mampu untuk berdepan dengan pilihan Allah. Dia masuk Islam dan jadi seorang Muslim yang baik. Dia seorang panglima perang, Saifullahil Maslul. Sebelum daripada dia masuk Islam, dia seorang panglima perang yang hebat. Tapi Nabi kita SAW tidak terus mengambil sana Khalid untuk menjadi ataupun berada di posisi-posisi hebat dalam barisan tentera Islam. Sebab proses tidak melantik dia menjadi sebahagian di antara pimpinan tentera Islam ialah untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia jalani itu proses membetulkan diri dia. Kesalahan kita bila mana orang tu dulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia duduk di blok lain, musuh Islam. Bila dia masuk dalam jemaah Islam, langsung nanti dia tak lalu proses, itu bahaya. Bila mana dia keluar daripada jemaah Islam, dia tikam kita balik. Maka Nabi kita SAW melihat, biarkan dulu Khalid menjadi tentera biasa. Masa akan sampai. Sebab kaedahnya al-waqtu juz'un minal ilaj. Masa sebahagian daripada bentuk rawatan. Sehinggalah dalam perang yang hebat, iaitu perang Mu'tah. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi amanah kepimpinan tentera kepada Zaid bin Harisah, kepada Ja'far, kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada Ja'far bin Abi Talib, kepada Abdullah ibnu Rawahah, dan mereka gugur dalam peperangan di Mu'tah. Nabi tak menyediakan yang keempat. Nabi beritahu 3 ya. Kalau Zaid gugur, ganti Ja'far. Ja'far gugur, ganti Abdullah bin Rawahah. Sangat tu ya Nabi kata. Nabi SAW berada di Madinah. Perang tu sangat hebat. Perang dengan kuasa besar dunia. Lepas sembahyang, Allah bukakan hijab, Nabi melihat pertempuran yang dahsyat tu. Pada saat gugurnya Zaid, Nabi kata Zaid dah pun gugur. Semua orang bertakbir. Nabi sebut panji-panji Islam sudah dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Ja'far ni, suatu mana dia pegang sebelah kiri dia panji-panji, sebelah kanannya pedang. Datang orang cantai tangan kanan dia. Dia ambil panji-panji. Dia bila orang cantai tangan kiri dia, dia pegang panji-panji dengan tangan kanan dia. Bila orang cantai tangan kanan dia, dia peluk dengan pemeluk yang ada, sakit-baki tangan yang ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kita sakit tak? Sakit. Tapi syurga menghilangkan perasaan sakit yang ada pada mereka. Akhirnya subhanallah, tak jatuh juga. Orang yang tikam. Cerong.
cerong, pedang, semua belah depan. Allahumma salli ala Sayyidina. Akhirnya dia tumbang pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tikaman yang ke-70. Bayangkan orang main tikam. Lepas ni habis ni. Pada hari itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila perang dah pun tamat, panji-panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah dan Islam menang. Ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah tamat peperangan, orang cari kok ada yang masih hidup nak bagi ayam. Bila sampai di dia, rupanya masih hidup. Sedangkan di dia ni tangan dah tak ada. Perut terburai. Dan orang kira tikaman itu tak kurang daripada 70 tikaman. Ketika nak bagi ayam, bagi dia minum, dia kata, inni saim, aku puasa. Jadi bayangkan Ja'far bin Abi Talib. Lepas tu habis umur dia, rohnya dibawa ke syurga, dimasukkan ke dalam tembolok burung yang berwarna hijau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu bila sampai di syurga, yang dia teringat ialah Nabi kita, teringat kat Rasulullah. Jadi ketika teringat sangat pada Rasulullah, dia sebutnya Allah, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Nabi SAW ketika itu di Madinah, Nabi kata, aku menerima salam Ja'far daripada syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, disampaikan oleh malaikat. Okey. Perang ni, bila 3 orang pimpinan perang ini gugur, ketika itulah perang itu dipimpin oleh Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dialah yang mengatur strategi menghancurkan tentera Rom yang memerintah dunia ketika itu, yang dikuasa besar dunia pada ketika itu. Dan subhanallah, Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sejak lama masuk Islam, pada ketika itu dia kata, kalau aku tak ambil, hancur tentera Islam. Dia ambil. Ketika itulah dia mula memimpin tentera Islam dan tak pernah kalah setiap kali masuk di medan peperangan. Sehinggalah Rasulullah menggelarkan dia dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gelaran tu bukan Nabi bagi, Allah yang bagi, daripada Allah yang datangkan gelaran itu pada Khalid, pedang Allah yang terhunus. Waktu mana saya di Turki, saya berjumpa dengan keturunan Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu Syekh Bassam hafizahullah. Dia tanya dengan saya, hang tahu tak pasal apa Khalid tak mati di medan jihad? Dia mati tempat tidur. Khalid ni begitu teringin mati di medan jihad, mati syahid, tapi Tuhan tak bagi dia mati di medan jihad. Allah bagi mati tempat tidur juga. Sedangkan di tubuh dia tidak pernah, tak ada satu ruang pun yang tidak ada bekas-bekas luka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecuali bahagian punggung dia saja, hal lain semua dia mati tempat tidur. Dia teringin mati syahid, tapi Tuhan tak bagi. Jadi kata Syekh Bassam, pasal apa agak-agak Khalid Al-Walid dia tak mati di medan jihad? Sebab dia Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Allahumma salli ala Sayyidina. Kata Syekh Bassam, kalau dia berjaya dibunuh oleh siapa-siapa, jadi orang akan kata, kami dah patahkan pedang Allah. Itulah hikmahnya pasal apa dia tak mati di medan jihad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ni contoh orang yang mendapat hidayah untuk masuk Islam. Tapi sekalipun mati tempat tidur, tetap pahala mati
di medan jihad. Sebab Nabi sebut man yas'alullah syahadah ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang duk minta nak mati syahid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan dapat pahala mati syahid sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Hebatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad minta mati syahid sebab dia dekat, dia beriringan dengan Rasulullah. Jadi doa mati syahid, Allahumma rzuqna syahadata wal mauta fi baladi nabiyyika. Itu doa mati syahid. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Ya Allah Tuhanku, rezekikan aku, rezekikan kami syahid di jalanmu dan matikan kami di negeri nabimu. Itu mulianya syahid. Mulia syahid ni sampai Nabi pun Allah bagi mati syahid. Nabi kita SAW pada ketika Nabi nak wafat, Nabi kata, aku dah berasa urat jantungku akan terputus. Kesan daripada Nabi makan racun di Khaybar. Maknanya Nabi pun mati syahid. Siapa-siapa yang hidupnya tidak ada niat nak mati syahid, dia mati luar daripada Islam. A'udzubillah min dzalik. Nabi sebut dalam hadisnya, man mata, Nabi sebut man, Allahumma salli ala sayyidina, man lam yaghzu wa lam yanwil ghazwa mata mitatan jahiliyah. Siapa yang tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat untuk berperang, mata mitatan jahiliyah, dia akan mati jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi umat Islam mesti ada jiwa untuk berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu contoh Khalid al-Walid. Ada seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Abu Sufyan. Ketika mana Abu Sufyan masih lagi dalam kekufuran, berlaku peristiwa hijrah. Para sahabat Nabi berpindah ke Madinah. Kalau tak salah ingat, seorang sahabat Nabi bernama Khabbab bin Al-Arad. Ketika mana dia nak hijrah, dia ditangkap, tak lepas pergi. Orang ikat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan orang tanya, macam mana kalau tempat hang ni diganti dengan Muhammad? Dia kata, aku tak rela kalau tempat ini ialah Muhammad. Aku mati tak apa? Dia pergelak. Pimpinan Quraisy tu semua ketawa, berdekah-dekah ketawa. Waktu tu dia berdoa, dia sebut nama setiap orang yang ketawa tu, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan. Maknanya, ya Allah, hancurkan seorang-seorang tu. Bila dia berdoa dengan doa tu, hak duk ketawa tadi semua berubah muka jadi ketak. Dan terakhir sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Sufyan, Allahumma alaika bi Abi Sufyan. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Abu Sufyan daripada doa Khabbab. Dia stun. Dia tak tahu siapa yang tolak dia. Dia stun macam goalkeeper. Jadi kalau kita orang kalau perang kan, bila orang bom kan orang tunduk lah. Jadi betul, ad-du'a silahul mu'min. Doa ialah senjata orang yang beriman. Ketika tu subhanallah, dengan sebab, jadi mungkin kita tak tahu no, macam mana doa tu pergi syuk 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 syuk.
Bila sampai tak Abu Sufyan dia mengelak, Allah selamatkan dia daripada doa Khabbab. Akhirnya pada hari pembukaan Mekah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pimpinan Quraisy. Nabi masuk tanpa sekatan. Orang kacau bilau, tentera Islam dah sampai. Tapi Nabi kata, sesiapa yang bersembunyi dalam rumahnya dia selamat. Sesiapa yang bersembunyi di dalam Baitullah dia selamat. Siapa yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan dia selamat. Orang pun cari rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, ish, Muhammad ni dia muliakan aku juga no. Sedangkan aku menentang dia. Rasa lembut, cayak hati dia. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam bukan sebarangan. Bila masuk Islam, Allah angkat dirinya jadi setinggi-tinggi orang. Darjat sangat tinggi. Bila mana Allah pilih dia menjadi penulis wahyu Rasulullah. Turun wahyu dia tulis. Katakan Abu Sufyan. Akhirnya, bila berakhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dia mengasaskan kerajaan Bani Umayyah. Daripada Kapi', Tuhan angkat setinggi-tinggi darjat, menyebarkan Islam ke seluruh alam. Subhanallah. Maknanya itu hidayah. Itu hidayah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka banyaklah orang-orang yang Tuhan bagi dan mendapat hidayah. Michael Jackson masuk Islam, tapi dibunuh. Kalau dia nyatakan Islamnya, habis barat tu, habis laru. Sebab peminatnya ramai, peminat dia gila. Kalau dia masuk Islam, habis pengaruh dia, akan menyebabkan orang pakat masuk Islam. Dia dibunuh oleh ejen CIA ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, banyak Mike Tyson masuk Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi banyak orang-orang yang berpengaruh yang masuk Islam sebab hidayah Tuhan dak kat dia. Bila Tuhan dak habis ya. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah yang dikatakan hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mai hidayah ni, hidayah ni. Bila mai hidayah ni, kalau Tuhan tak bagi hidayah, tak terbuka hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana orang bagi Tuhan dengan mudahnya Tuhan bagi hidayah? Hak dia, ikut suka dia. Anak George Bush, perempuan tu masuk Islam. Cumanya tak di-highlightkan. Kalau highlight, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka akan berubah. Tapi sebenarnya dijangka pada tahun 2030 Barat akan bertukar menjadi negara Islam. Denmark, Rusia, Perancis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka marilah kita mendoakan dunia akan berubah dengan Allah ubah hati-hati manusia untuk menerima Islam dan agama dia. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi begitu juga Tuhan bagi kepada hak tato banyak tu Singapura tu, Abang Long Fadil. Sebelum tu saya tengok satu budak muda, tato penuh, tato. Dia nak berjumpa dengan Habib Ali Al-Jufri Sallallahu Alaihi Muhammad. Habib Ali hebat, keluar air mata juga tengok. Jadi dia ni tentu dia rasa diri penuh dengan dosa, nak buang tak boleh sebab benda tu tato Sallallahu Alaihi Muhammad. Nak berlakon jadi baik memang tak boleh sebab tato. Tapi Habib Ali peluk dia lama, dia menangis. Ni hidayah Tuhan bagi. Cumanya kita bimbang, hidayah ni
Kalau Tuhan tak pelihara kita, dia habis tengah jalan, kita tak sampai ke hujung, tu kita takut. Jadi hidayah ni Tuhan bagi, sayangilah, jaga bagi elok, seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata apa? Bagai menatang minyak yang penuh. Menatang tadi binatang, menatang ni tahan, tak bagi tumpah. Bagai menatang minyak yang penuh, jangan bagi tumpah, minta Tuhan pelihara. Sebab banyak juga orang yang Tuhan bagi hidayah tapi Tuhan tarik balik hidayah. Dia artis, dah pakai tudung lah pun, tiba-tiba pergi buang tudung, la ilaha illallah, subhanallah, Tuhan tarik balik. Na'udzubillah, tak pakai tudung lah. Ramai para artis dah berubah, dah hijrah, tiba-tiba seorang Tuhan tarik balik hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Hidayah ni berharga. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, engkau Muhammad, engkau tak boleh memberi hidayah pada siapa yang engkau kasih. Nabi teringin sangat bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib masuk Islam. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah itu memberi taufik dan hidayah pada siapa dia tak. Kira kasih dekat Rasulullah ni tak tahu nak habaq nak Abu Talib. Kasih sungguh-sungguh, sayang sungguh-sungguh, bukan lawak-lawak, seperti anak dia sendiri. Tapi tadi kita spend sikit. Ada ulama yang mengatakan Abu Talib masuk Islam, cuma Nabi tak dengar. Nabi tak dengar Abu Talib masuk Islam. Jadi kita ni jangan terlajak sangat dalam maudhu' Abu Talib ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina, sebab ada sebagai ulama ada kata macam tu. Dia sebenarnya kalau hidayah ni dia duk mai tapi bagi tak bagi tu hak Allah. Abu Lahab pak menakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau jumpa dengan Nabi, dia ambil lidah dia tutup, tak mau tengok Rasulullah. Tengok Rasulullah dia tutup. Betul, orang tanya, hai Abu Lahab, hang pasal apa? Bila jumpa Muhammad, hang tutup mata. Dia kata, aku bertengok Muhammad langsung rasa cinta. Jadi perasaan tu dia tak mau perasaan tu mai. Cinta pada Rasulullah. Rasa sayang tengok Rasulullah. Tapi Tuhan tak bagi hidayah. Bila Tuhan tak bagi hidayah, macam itulah. Dan Abu Lahab ni, sisaan dia paling ringan dalam neraka. Paling ringan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipakaikan dengan kasut api neraka. Pakai kasut ya, ni otak ni menggelegak. Pasal apa Tuhan muliakan dia? Sebab dia muliakan hari lahir Rasulullah. Dengar daripada Suwaibah al-Aslamiyah, kata Aminah melahirkan, langsung pergi rumah Aminah. Aminah ni tak ada suami dah, mati di Madinah. Ayah Nabi mati sebelum daripada Nabi kita lahir. Langsung pergi rumah Aminah Sayyidina Muhammad. Mai Muhammad. Dia bawa Rasulullah mengelilingi Kaabah. Punya seronok kelahiran Nabi kita Muhammad. Kerana tu saja Allah ringankan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sisaan dia. No. Kerana seronok Nabi lahir. Macam mana orang yang memuja-muji Rasulullah, yang mencintai Nabi melebihi segala-galanya, takkan kau nak masuk neraka. Itu harapan kita, insya-Allah. Jadi marilah kita meminta kepada Allah untuk kita selalu dibimbing oleh Allah, untuk selalu berada dalam hidayahnya. Yang tidur malam teringat, saya aku nak ambil tahajud, hidayah Tuhan tu. Esok aku nak baca Quran sejuzuk, hidayah Allah tu. Jadi semua hak Tuhan mai. Hidayah ni kalau dia pilajak lagi dapat taufik. Taufik tu mana apa? Boleh buat hak kita nak buat tu.
Sebab banyak orang juga nak buat tapi Tuhan tak bagi dia buat. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu bila mana kita boleh buat ketaatan, bila mana kita boleh buat yang hati kita nak, jadi kita harap kita ialah orang yang beruntung, orang yang betul di dunia ni, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Terima kasih kepada grup Infak Darsa 15 yang menaja majlis kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, menyelamatkan kita daripada kebinasaan kerana tidak mendapat hidayah. Moga-moga hidayah kita berkekalan sampai ke hujung umur kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم